Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati ahli panel-panel yang pastinya akan sentiasa gigih melontarkan idea. Sidang hadirin yang dihormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam forum satu Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dan izin dan dapat kita bersama-sama bersua dalam sesi forum pada pagi nirmala yang bening lagi ceria ini. Saya, Nur Afiqah Radha binti Ruslan, akan bersama warga-warga Dewan sekalian untuk mempengerusikan forum kita pada hari ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli panel-panel kita yang segak-segak lagi tampan bergaya, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu mauduk bual bicara forum kita pada hari ini. Mauduk forum kita adalah berkisarkan menjaga integriti bahasa kebangsaan, mengatasi kesalahan bahasa Melayu di era digital. Kesalahan bahasa adalah sebuah bentuk atau binaan penggunaan bahasa yang tidak menepati tata bahasa. Binaan yang dimaksudkan itu meliputi binaan ayat, klausa, frasa dan juga perkataan. Walaupun jenis kesalahan yang dinyatakan di atas sedikit sahaja, tetapi sebenarnya setiap jenis itu meliputi pelbagai subjenis pula. Antaranya adalah seperti kesalahan pemilihan kata, ejaan, binaan ayat, tata bahasa dan juga tanda baca. Begitu juga dengan penggunaan ayat yang berdasarkan tata bahasa. Tata bahasa adalah susunan bahasa yang dijelmakan dalam bentuk rumus-rumus bahasa. Dua komponen dalam tata bahasa iaitu morfologi dan sintaksis. Morfologi adalah bidang ilmu bahasa yang mana mengkaji struktur, bentuk dan juga penggolongan kata. Sintaksis pula adalah bidang yang mengkaji bentuk, struktur dan binaan ayat. Analisis boleh dilakukan daripada aspek-aspek ini supaya teknik penulisan bertambah baik. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga, analisis kesalahan bahasa membawa maksud penghuraian ataupun pengupasan sesuatu perkara bagi mengetahui selok-beloknya, buruk dan baiknya atau mengkaji sesuatu perbuatan yang salah atau apa-apa yang salah dalam suatu kata-kata yang disusun menurut tata bahasa dan digunakan oleh seseorang dalam percakapan ataupun tulisan. Baiklah, terlalu asyik saya berbicara tentang masa depan bahasa Melayu sehingga terlupa memperkenalkan ahli panel-panel kita yang kacak dan jelita pada hari ini. Baiklah, sidang hadirin, sebelum tirai forum dibuka, bagi menelusuri lebih mendalam topik perbincangan, molek kiranya kita berkenalan dengan kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Di sebelah saya ada saudara Amza bin Abdul Karim yang merupakan ahli panel yang pertama, tampan dan murah dengan senyuman. Selamat datang saudara, apa khabar? Alhamdulillah, sihat sejahtera saudari moderator. Datang ke sini dengan semangat yang membara seperti saudari juga. Ya, sudah pasti saudara. Topik bual bicara kita pada hari ini memang menarik, menjadikan kita sungguh terpanggil untuk membincangkannya. Berada di sebelah ahli panel yang lain, tak lain tak bukan tentulah ahli panel kita yang kedua, iaitu saudari Nur Aina Yasmin binti Nur Azam yang manis cerita orangnya. Walaupun nampak pemalu, namun petah bicaranya. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan yang baik. Maka saya berada di sini bersama-sama saudari dan para hadirin. Salam forum buat semua. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita iaitu menjaga integriti bahasa kebangsaan, mengatasi kesalahan bahasa Melayu di era digital. Sidang hadirin yang dihormati, izinkan saya untuk membuka tirai diskusi forum kita ini dengan soalan pertama yang saya akan ajukan kepada ahli panel pertama kita. Saudara Amzar, mohon saudara memberikan penjelasan tentang definisi kesalahan bahasa yang terdapat dalam konteks bahasa Melayu. Dipersilakan. Terima kasih saudari. Umum mengetahui
Bahasa merupakan alat komunikasi utama manusia. Alat komunikasi ini unik kerana mempunyai satu sistem dan pola yang tersusun kemas. Bahasa mengalami perubahan mengikut peredaran zaman. Ini menjadikan bahasa sentiasa berkembang mengikut peredaran zaman seiring perkembangan sains dan teknologi. Sehingga hari ini, pengajaran dan pembelajaran bahasa dititik beratkan di sekolah dan institusi pengajian tinggi di seluruh dunia. Manusia manusia berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan menjadikan bahasa sebagai medium perantara. Penggunaan bahasa yang tepat mengikut situasi akan meningkatkan pemahaman pendengar atau pembaca. Seterusnya, bahasa yang kurang sempurna dan mengandungi banyak kesalahan bahasa menyebabkan kekangan dalam pemahaman sesuatu mesej seperti yang terperinci. Kesalahan bahasa dan kesilapan bahasa adalah dua istilah yang banyak diperdebatkan oleh para sarjana bahasa. Selain bahasa dikenali sebagai error, kesalahan bahasa dikenali sebagai error, manakala kesilapan bahasa pula digelar sebagai mistake. Kamus Dewan edisi keempat mendefinisikan salah sebagai tidak benar, tidak betul, tidak tepat, tidak kena, tidak patut dan tidak baik. Silap pula ditarifkan sebagai tidak memahami apa yang sebenarnya, salah yang tidak disengajakan, khilaf dan kekeliruan. Setiap pengguna bahasa sama ada penutur jati atau penutur bukan jati tidak dapat mengelakkan kesalahan dan kesilapan bahasa. Kesalahan bahasa boleh diklasifikasikan sebagai kesalahan kemampuan. Kesalahan ini terjadi kerana kelemahan penutur atau penulis kerana mereka tidak dapat menguasai rumus-rumus bahasa dengan sempurna. Para sarjana barat seperti Corder, Ellis dan Slinker membahaskan kesalahan bahasa daripada beberapa perspektif. Para pengkaji bahasa menjadikan pendapat ketiga sarjana ini sebagai asas pengkajian bahasa. Di institusi pengajian tinggi, pendapat sarjana-sarjana ini dimasukkan ke dalam silibus pengajaran dan dikupas secara teori dan ilmiah. Sidang hadirin, terima kasih saudara ahli panel pertama, saudara Amzar atas definisi yang dilontarkan. Kira-kira saya cukup jelas. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua kita, saudari Yasmin mengenai definisi kesalahan bahasa menurut pengetahuan saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Corder pada tahun 1981, beliau telah mentakrifkan bahawa kesalahan bahasa sebagai satu bentuk pertuturan yang menyimpang atau menyalahi bentuk-bentuk pertuturan penutur jati. Di Malaysia, terdapat pelbagai kaum dan bangsa yang menggunakan bahasa yang pelbagai dalam kehidupan. Jadi, penggunaan bahasa rojak dan percampuran kod telah menjadi satu kebiasaan atau tabiat yang tidak dapat dibendung pada era ini. Terdapat banyak bahan-bahan yang ditulis oleh masyarakat yang tidak memperdulikan kepentingan bahasa, misalnya pada papan tanda, kain rentang perniagaan maupun media-media elektronik. Perkara tersebut akan terus membimbangkan para penutur jati bahasa Melayu kerana masalah ini akan menimbulkan kekeliruan bahasa kepada generasi akan datang dan hilangnya rasa hormat kepada bahasa Melayu kerana sikap masyarakat yang memandang enteng terhadap penggunaan bahasa dan lebih memilih untuk terus menggunakan bahasa yang salah kerana lebih mudah dan masih boleh difahami. Terdapat pelbagai jenis kesalahan bahasa yang terdapat dalam bahasa Melayu. Misalnya, penggunaan bahasa basahan. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi yang keempat, bahasa basahan merupakan bahasa yang digunakan sehari-hari. Sama ada kita sedar ataupun tidak, bahasa basahan ini telah menjadi kebiasaan yang berpunca daripada pengaruh pelbagai aspek.
Bahasa-basahan ini tidak mementingkan unsur tata bahasa kerana yang diberi keutamaan ialah kefahaman antara penutur dan pendengar. Bahasa-bahasa juga sering dipengaruhi oleh dialek ataupun selanga sesuatu daerah. Terdapat juga beberapa ciri yang dapat kita kenal pasti bagi merujuk kepada bahasa-basahan ini. Biasanya, bahasa-basahan ini menggunakan perkataan yang ringkas tanpa mengikut ejaan sepenuhnya. Namun begitu, pendengar dan pembaca masih berupaya untuk memahami ayat yang diungkapkan oleh penutur ataupun penulis. Di samping itu, percampuran kod juga dapat dilihat dengan jelas dalam penggunaan bahasa-basahan. Keadaan ini berkemungkinan berpunca daripada masyarakat Malaysia sendiri yang terdiri daripada pelbagai keturunan dan kaum yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Selain itu, penggunaan bahasa Selangor juga menjadi salah satu tabiat rakyat Malaysia. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, Selangor ditakdirkan sebagai kata-kata yang tidak tergolong dalam bahasa baku, iaitu bahasa yang biasa digunakan dalam percakapan yang tidak rasmi. Menurut Nik Safiah Karim pada 1981, bahasa Selangor tergolong dalam bahasa yang terhad iaitu restricted language kerana mempunyai ciri-ciri tertentu dan hanya digunakan dan difahami oleh golongan yang tertentu. Kemudian kesalahan dari segi tata bahasa juga menjadi satu kebimbangan penutur jati. Misalnya dari segi ejaan, penggunaan aspek morfologi seperti kata ganti nama, peribahasa dan imbuhan sering terjadi kerana kurangnya ilmu di dada. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih atas penjelasan yang lebar daripada saudari ahli panel kedua kita, saudari Yasmin, berhubung kesalahan bahasa Melayu sebentar tadi. Maka, selain membicarakan definisi, saya juga ingin meninjau lebih lanjut pandangan ahli-ahli panel kita tentang isu kesalahan bahasa yang terdapat pada bahan bercetak maupun bukan bahan bercetak. Saya mulakan dengan soalan ini buat ahli panel kita yang pertama, iaitu saudara Amzar, tentang isu-isu kesalahan bahasa pada bahan bercetak yang saudari ketahui. Dipersilakan. Terima kasih saudari moderator atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Baiklah, sekarang saya akan mengulas tentang isu-isu kesalahan bahasa pada bahan bercetak. Sejak kebelakangan ini, isu kesalahan bahasa agak membimbangkan, terutamanya dalam bahan media cetak. Antara isu hangat mengenai kesalahan bahasa dalam konteks bahasa Melayu pada bahan bercetak ialah penggunaan bahasa rojak yang menyalahi peraturan bahasa Melayu. Bahasa rojak adalah bahasa di Malaysia yang menentukan penukaran kod, iaitu percampuran pelbagai bahasa seperti bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Bahasa campuran digunakan secara meluas, terutamanya di kalangan masyarakat Malaysia yang menetap di bandar. Hal ini membimbangkan tentang penggunaan bahasa Melayu yang betul. Kesan daripada percampuran bahasa ini dilihat semakin menjadi-jadi sehingga menjadi kebiasaan bukan sahaja di media elektronik, malahan di media bercetak. Begitu juga dengan isu-isu yang lain seperti kesalahan tata bahasa dan ejaan pada papan tanda, poster dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, di sini kita dapat lihat saudara Amzah telah memberikan definisi yang oleh pandangan saudara. Maksud saya saudara ahli panel pertama mungkin boleh lagi memperjelaskan tentang perkara ini dengan menghuraikan contoh-contoh kesalahan bahasa yang terdapat dalam bahan bercetak. Terima kasih saudari moderator. Terlebih dahulu, eloklah kita lihat paparan yang seterusnya. Baiklah, contoh kesalahan bahasa pertama yang saya peroleh daripada bahan bercetak ialah penggunaan tep merah seperti yang ditunjukkan dalam paparan tersebut. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka,
Penggunaan bahasa yang betul adalah pita merah. Percampuran bahasa yang kedua yang terdapat dalam paparan tersebut ialah anda boleh membayar bil Astro di sini, di mana ejaan bil, B-I-L-L, pada cetakan tersebut adalah percampuran antara penggunaan daripada bahasa Inggeris. Maka, penggunaan bahasa tersebut adalah salah kerana ejaan yang betul dalam bahasa Melayu ialah B-I-L, bil. Seterusnya, selain itu, terdapat juga kesalahan tata bahasa yang digunakan pada papan masjid, iaitu sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Ayat yang tepat bagi pernyataan berikut ialah sembahyanglah kamu sebelum disembahyangi. Namun, ayat tersebut sudah menjadi kebiasaan dan menjadi penggunaan mantap dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, kita beralih pula pada paparan yang berikut. Kesalahan yang dikenal pasti dalam media cetak ini ialah kesalahan cara penggunaan huruf besar dan huruf kecil dalam penulisan bahasa Melayu. Penggunaan huruf besar yang dibolehkan adalah pada huruf pertama bagi judul atau tajuk. Namun, kata hubung yang ada dalam sesuatu tajuk perlu ditulis menggunakan huruf kecil, bukan huruf besar. Merujuk contoh dalam slide, dalam paparan, bayaran tanpa tunai di IPG untuk memenangi hadiah bernilai RM40,000. Kata hubung di dan untuk dalam ayat tersebut sepatutnya ditulis menggunakan huruf kecil. Seterusnya, penggunaan huruf di sama ada dieja rapat atau jauh. Selepas kata sendi di, jika menunjukkan tempat dan masa, mestilah dijarakkan. Manakala, jika menunjukkan perbuatan, mestilah dirapatkan. Seperti dalam paparan tersebut, perkataan di sini merupakan kesalahan bahasa kerana sini menunjukkan sesuatu tempat. Maka, kata sendi di perlulah dijarakkan dalam ejaan tersebut. Sekian. Terima kasih saudara ahli panel pertama atas pandangan saudara sebentar tadi. Apa yang saya dapat simpulkan daripada saudara Amzar adalah kesalahan bahasa dalam bahan bercetak merupakan perkara yang penting bagi untuk dielakkan kerana ia boleh menjejaskan kesan dan keberkesanan komunikasi. Kesalahan seperti ejaan yang salah, tata bahasa yang tidak tepat dan penggunaan perkataan yang tidak sesuai boleh mengurangkan kredibiliti sesebuah bahan bercetak dan menyebabkan kekeliruan kepada pembaca. Oleh hal yang demikian, penting bagi seorang penulis dan juga penerbit untuk sentiasa memberi perhatian kepada kesalahan bahasa semasa menghasilkan bahan bercetak bagi memastikan kesan yang diingini dapat dicapai dengan jelas dan berkesan. Baiklah, menyentuh tentang isu kesalahan bahasa dalam bentuk yang lain, bolehkah ahli panel kita yang kedua, Saudari Yasmin, memberikan pandangan saudari tentang isu kesalahan bahasa pada bahan bukan bercetak pula? Pada pendapat saya, kecanggihan dalam penggunaan media elektronik seperti telefon bimbit juga sebenarnya memberi kesan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi dalam dunia. Bahasa Melayu banyak diubah suai apabila mereka menggunakan sistem mesej singkat ataupun SMS, WhatsApp, WeChat, Instagram, X dan sebagainya. Perkara ini dilihat sebagai ancaman dan telah mendapat perhatian daripada beberapa pihak. Selain itu, saluran-saluran yang menggunakan sumber elektronik seperti radio, komputer dan televisyen juga penyumbang kepada kesalahan bahasa yang semakin berleluasa. Sekian, terima kasih. Sungguh besar peranan yang perlu dimainkan bagi mengatasi isu ini ya, Saudari Yasmin. Mungkin saudari boleh mengupas lagi mengenai perkara ini dengan memperlihatkan jenis-jenis kesalahan bahasa yang terdapat dalam media sosial.
Terdapat pelbagai contoh kesalahan bahasa yang terdapat pada media sosial. Misalnya pada laman blog milik selebriti terkenal iaitu Hanis Zalika yang bertajuk Pasal Towgers Advanced Collagen Shots. Blog ini telah diterbitkan pada 2 April 2015 dan mempunyai pelbagai kesalahan bahasa yang ketara. Mari kita telusuri bersama-sama berkaitan dengan kesalahan bahasa yang terdapat dalam blog tersebut. Penulis telah menggunakan bahasa basahan dalam penulisan. Misalnya, penggunaan dialek utara. Perkataan yang telah ditanda dengan warna hijau itu merupakan penggunaan bahasa dialek. Contohnya, habaq mai. Perkataan habaq tersebut sepatutnya ditukar kepada memberitahu. Selain itu, penulis juga menggunakan perkataan membaziak-baziak. Perkataan tersebut sepatutnya ditulis sebagai membazir tanpa penambahan kata ganda ataupun dialek utara. Seterusnya, sudah terang lagi bersuluh bahawa penulis telah menggunakan bahasa rojak pada penulisannya dengan kerap. Sebagai contoh, perkataan yang telah diwarnakan dengan warna biru itu telah mengandungi percampuran bahasa iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Seterusnya, kemudian penulis juga telah menggunakan bahasa Selangor iaitu perkataan yang berwarna kuning seperti korang. Perkataan yang sepatutnya ditulis ialah kalian. Selain itu, mendesia itu juga dikategorikan sebagai bahasa Selangor. Seterusnya, jika ditinjau dari aspek yang berbeza pula, penulis tidak mengendahkan penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Seperti yang kita dapat lihat pada slide tersebut, penulis telah menulis perkataan-perkataan tertentu menggunakan huruf besar. Akhir sekali, kesalahan ejaan juga dapat dikenal pasti. Di sini penulis telah mengeja perkataan internet dan merubahnya menjadi ternet dan banyak lagi seperti yang tertera pada slide. Sekian, itu sahaja analisis saya berkaitan kesalahan bahasa pada media sosial. Terima kasih Saudara Yasmin. Saya kira penerangan yang diberikan oleh saudari amat jelas untuk difahami. Tentu, berikut adalah satu contoh ayat untuk menyimpulkan mengenai kesalahan bahasa dalam media sosial. Dalam era digital yang semakin berkembang, kesalahan bahasa dalam media sosial telah menjadi satu isu yang tidak dapat diabaikan. Penting bagi kita semua bagi meningkatkan kesedaran akan kepentingan penggunaan bahasa yang betul dalam interaksi atas talian demi memelihara integriti bahasa kebangsaan serta memastikan pesan yang disampaikan dapat difahami dengan jelas dan tidak disalahertikan oleh pembaca. Namun begitu, yang kita semua lihat sekarang, bahasa ibunda ini seolah ditelan-telan oleh arus pemodenan yang amat laju pergerakannya. Amalan kesalahan bahasa dalam kehidupan seharian dapat memberi kesan yang signifikan terhadap komunikasi dan imej seseorang. Kesalahan bahasa boleh menjejaskan kefahaman antara individu yang mana boleh menyebabkan mesej yang disampaikan menjadi kabur ataupun tersalah faham. Selain itu, penggunaan bahasa yang tidak tepat dalam bahasa Melayu juga boleh merosakkan imej dan kredibiliti seseorang, terutamanya di tempat kerja atau dalam situasi yang formal. Hal ini kerana keupayaan untuk berkomunikasi dengan jelas dan menggunakan bahasa dengan betul adalah antara aspek yang penting bagi penilaian kemahiran dan profesionalisme seseorang. Kesalahan bahasa juga boleh memberi impak negatif terhadap budaya dan warisan bahasa. Amalan dan warisan bahasa budaya dan warisan bahasa kebangsaan yang mana boleh merosakkan keindahan dan keaslian bahasa Melayu. Oleh itu, amalan kesalahan bahasa bukan hanya berkaitan dengan komunikasi tetapi juga mempunyai kesan yang lebih luas terhadap imej diri
serta warisan budaya dan bangsa. Untuk menyelesaikan isu ini, saya jemput Saudara Amzar untuk memberi pandangan beliau tentang langkah-langkah yang kita boleh praktikkan bagi membendung isu kesalahan bahasa dalam masyarakat. Silakan saudara. Terima kasih saudari moderator. Baiklah, bagi mengatasi masalah kesalahan bahasa adalah perlu langkah-langkah yang drastik diambil bagi memastikan pencemaran bahasa tidak berleluasa. Pertama, memperuntukkan undang-undang yang secara umumnya menghendaki penggunaan bahasa Melayu di semua sektor, khususnya yang melibatkan pencemaran bahasa seperti iklan di tempat awam. Oleh itu, pihak yang mempunyai bidang kuasa ini sepatutnya lebih prihatin kerana tanpa kelulusan pihak berkuasa, papan tanda atau iklan tidak boleh dipamerkan sesuka hati. Oleh itu, jika terdapat kesalahan bahasa, pihak yang mempunyai bidang kuasa sepatutnya tidak boleh meluluskan. Kawalan terhadap papan iklan yang didaftarkan ini boleh mengatasi kesalahan-kesalahan pada penggunaan bahasa Melayu. Penggunaan bahasa kebangsaan yang berkualiti tinggi juga dapat diwujudkan dengan adanya syarat-syarat dan peraturan yang seragam. Syarat-syarat dan aturan yang seragam ini tentunya boleh mengatasi masalah kesalahan bahasa dan ini menunjukkan kepentingan bahasa Melayu sendiri sebagai bahasa kebangsaan. Masalah pencemaran bahasa juga perlu ditangani di peringkat sekolah, lagi khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Guru-guru perlu prihatin dalam mengajar bahasa Melayu kepada pelajar. Setiap kesalahan pelajar ketika menggunakan bahasa Melayu perlu diatasi dengan segera. Aktiviti yang melibatkan bahasa perlu sentiasa diadakan bagi memastikan kesalahan bahasa boleh diperbetulkan. Ini akan mengurangkan kesalahan bahasa dan sekaligus melahirkan pengguna bahasa yang betul dalam kalangan semua masyarakat. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari panel pertama. Baiklah, seterusnya kita lihat pula apa pandangan saudari panel kedua, saudari Yasmin, dalam cara-cara mengatasi isu kesalahan bahasa yang berleluasa di negara kita. Terima kasih. Saya bersetuju dengan saudara Amzar. Para guru sangat memainkan peranan yang penting dalam menangani isu penggunaan bahasa Melayu dalam media sosial. Di sekolah, para pelajar sentiasa didedahkan dengan pelbagai kesalahan bahasa oleh guru bahasa Melayu dari segi pertuturan dan penulisan. Oleh itu, guru-guru perlu menerapkan bahasa Melayu baku dalam komunikasi seharian. Para guru perlu memastikan para pelajar berkomunikasi dengan betul. Sebagai buktinya, para guru boleh menggalakkan murid-murid untuk menyertai aktiviti dan pertandingan seperti pidato, syarahan, kuis bahasa dan aktiviti lain yang bersesuaian. Dengan penyertaan ini, secara tidak langsung para pelajar dapat mempraktikkan penggunaan bahasa baku. Oleh itu, para guru perlu berusaha untuk mengatasi kemelut ini. Selain daripada keterlibatan guru, pihak Dewan Bahasa dan Pustaka DBP juga berperanan untuk membentuk kualiti bahasa Melayu. Pihak DBP perlu mengambil langkah untuk mengelakkan daripada berlakunya penyalahgunaan bahasa. Pihak DBP boleh menghasilkan istilah yang baharu dalam bahasa Melayu untuk membantu dalam pengembangan dan peningkatan kualiti bahasa. Hal ini dapat mengelakkan pengaruh bahasa Inggeris dalam bahasa Melayu. Selain daripada itu, pihak DBP juga perlu mewajibkan penggunaan bahasa Melayu yang baik dan betul dari segi ejaan, sebutan, istilah dan tata bahasa. Dengan ini, para pelajar dapat menggunakan bahasa yang gramatis dalam komunikasi seharian. Di sini jelaslah bahawa DBP juga mempunyai tanggungjawab yang besar dalam menangani masalah tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari panel yang kedua. Oleh itu, tamatlah sudah sesi forum kita.
pada hari ini. Terima kasih sahabat-sahabat ahli panel yang sungguh bersemangat dan beriltizam. Demikian tadi rumusan bual bicara daripada semua ahli panel kita tentang menjaga integriti bahasa kebangsaan, mengatasi kesalahan bahasa Melayu di era digital. Tuntasnya, isu kesalahan bahasa merupakan fenomena yang semakin mendapat perhatian di kalangan masyarakat Malaysia pada hari ini, terutamanya dalam peningkatan penggunaan media sosial. Keadaan ini mencerminkan pentingnya untuk memartabatkan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara yang mana memainkan peranan penting bagi setiap individu untuk mengamalkan penggunaan bahasa Melayu yang betul dan efektif dalam setiap komunikasi, termasuklah di platform media sosial. Memahami dan menghormati keperluan akan penggunaan bahasa yang baik akan membawa kepada pemeliharaan integriti dan martabat bahasa kebangsaan kita. Dengan kesedaran yang meningkat dan pendekatan yang berterusan dalam memperbaiki kesalahan bahasa, kita dapat memastikan bahasa Melayu terus kekal sebagai satu aset budaya yang bernilai tinggi dalam pembinaan pemerkasan identiti kebangsaan Malaysia. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan isu kita pada hari ini. Semoga forum kita ini menjadi wajah melahirkan remaja yang cakna terhadap isu-isu bahasa. Selanjutnya membantu meletakkan bahasa Melayu di persada antarabangsa. Harapan saya forum ini mampu memberikan informasi bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berkayuh dan sampai ke pulau, kalau mendaki dan dah sampai ke puncak, kita telah sampai ke penghujung bicara. Entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam, salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.